KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi bersama-sama saya dalam rancangan kaunselor anda untuk slot Guruku Situku bersama-sama saya Puan Efarina binti Muhammad Maturi dari Pejabat Pendidikan Daerah Mualim. Baiklah cikgu-cikgu, pada hari ini saya ingin berbicara tentang tajuk pengucapan awam berkesan pelengkap penampilan. Tahukah cikgu-cikgu, ada sebuah kajian di Amerika Syarikat menyatakan bahawa ramai orang rela mati daripada menyampaikan ucapan di khalayak ramai. Dahsyat bunyi itu kan? Maksudnya di sini bahawa pengucapan awam itu adalah sesuatu yang menakutkan. Jadi apa pandangan cikgu-cikgu ya? Sebenarnya pengucapan awam ini sangat besar faedah dan impaknya. Sebagai contoh, mantan Presiden Amerika Syarikat iaitu Bill Clinton dikatakan mendapat bayaran $10,000 bagi satu sesi ucapannya. Dan Rizal Rashid juga memberikan tips bahawa ketika kita bercakap, wajiblah tersenyum. Jadi cuba kita bayangkan kalau kita bercakap tanpa senyum. Bayangkan saya bercakap ni muka serius kan. Kan tak sanggup rasanya nak buat kan. Jadi bila kita bercakap menurut Rizal Rashid ini dalam pengucapan awam, tersenyumlah. Banyak sebenarnya bila kita berbicara tentang pengucapan awam ni cikgu ya. Dan sebenarnya saat kritikal adalah 10 ke 15 saat yang pertama. Baiklah cikgu-cikgu, agaknya apakah faktor kegagalan pengucapan awam? Jadi dalam perbincangan ini, saya spesifikkan khas untuk kita lah, guru-guru ya. Yang pertama ialah apabila kita berasa malu tidak bertempat. Itu adalah pemusnah kepada pengucapan awam yang berkesan. Yang kedua, kita berasa tidak yakin. Kenapa tidak yakin cikgu? Kerana mungkin kita kurang latihan ya. Apalah salahnya? Kalau kita tahu kita mempunyai cabaran dari segi pengucapan awam, kita buatlah latihan. Dan pandang cermin. Kalau macam saya diajar untuk buat latihan. Tengok cermin, tengok cara cakap satu. Yang kedua, saya rakamkan sendiri suara saya dan saya dengar dari segi intonasi, penekanan suara, penegasan ya. Di manakah suara yang perlu saya projekkan supaya sesuai dengan keadaan. Jadi perlu membuat latihan. Yang ketiga adalah kurang fasih berbahasa. Kurang fasih berbahasa ni sama ada kita menggunakan bahasa Melayu atau majlis yang menggunakan bahasa Inggeris. Jika kita kurang fasih dalam berbahasa, maka itu adalah satu faktor kepada kegagalan pengucapan awam. Yang keempat, kurang bersemangat. Contohnya orang nak bagi ucapan ya, tapi tidak bersemangat. Maka gagallah pengucapan awam tu. Macam mana kalau kita bercakap, kita nak mempengaruhi orang ataupun kita nak memberitahu tapi tak ada semangat. Orang nak dengar pun tak semangat. Yang kelima, mudah panik. Jadi kalau kita nak cakap ni, cikgu-cikgu ya, kita kena bertenang. Kita kena ready mental. Kalau macam saya selalu berfikir orang lain tak tahu apa saya nak cakap. Saya je faham. Itu cara saya untuk mengelakkan panik. Yang keenam adalah mudah gementar. Mungkin cikgu kurang kemahiran untuk mengawal situasi. Gementar, contohnya tengah bercakap tiba-tiba terlupa, tiba-tiba ada sesuatu berlaku di hadapan kita terkejut ataupun kita rasa ada orang yang kita kenal mendengar ucapan kita. Jadi kita tidak ada kemahiran mengawal situasi, itu menyebabkan kegagalan pengucapan awam. Dan yang ketujuh, hilang pertimbangan. Ada contoh juruacara ya. Jadi juruacara juga salah satu jenis pengucapan awam, hilang pertimbangan. Maksudnya apa cikgu? Melanggar tata cara disiplin bercakap tak sesuai. Contohnya dia mengendalikan majlis hari sukan, tapi sedih benar lah intonasi dia. Nak mengumumkan rumah sukan Johan ni, sepatutnya rumah sukan bersemangat. Tetapi bila hilang pertimbangan dia jadi lain lah pula kan. Ataupun dalam majlis convocation sepatutnya penuh dengan protokol, dah jadi over pula, dah jadi luar batas, hilang pertimbangan. Itu menyebabkan kegagalan
dalam pengucapan awam. Dan last sekali yang terakhir adalah mati akal. Macam mana tu ya? Kerana kurang membaca. Oleh itu, apabila kita ingin melakukan pengucapan awam, memang kita perlu buat kerja rumah dengan membaca. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Apakah itu rahsia 2C dalam pengucapan awam? C yang pertama ialah confidence. Bila kita bercakap, kita tersenyum. Sambil bercakap, sambil senyum. Kemudian kita membuat latihan. Itu cara-cara untuk kita menjadi lebih yakin, confident. Senyum, latihan, fikir positif dan berdoa. C yang kedua cikgu adalah kita mesti rasa selesa. Ya, tadi tu confidence dan juga comfort. Kita mesti rasa selesa. Selesa dengan apa? Pertama, selesa dengan suasana. Itu sebab apabila cikgu ingin melakukan pengucapan awam, saya cadangkan datang awal ke tempat itu. Tahu kat mana tandas, mana rosram, surau kat mana, siapa kat ahli panel. Kita kena selesa dengan suasana. Yang kedua cikgu, pakaian. Pakailah pakaian bersesuaian, yang selesa dan yang penting mengikut acara. Dan yang ketiga, kita perlu selesa dengan audiens kita ataupun dengan kita punya penonton kita ataupun hadirin yang hadir. Kita mesti menjaga wavelength ataupun kita punya aura, ya, supaya cara kita bercakap, kita menjadikan penonton kita seperti kawan kita, seperti geng, ya. Itulah dia rahsia 2C. Apakah dia jenis-jenis pengucapan awam, ya? Jadi sebagai seorang guru, sudah pasti yang pertama, tanpa kita sedar, apabila kita mengajar, itulah dia pengucapan awam, ya. Kita bercakap, kita mengajar, kita memberitahu kepada anak murid kita, ya. Yang kedua adalah apabila cikgu memberikan ucapan ketika dalam sebuah majlis yang dihadiri oleh murid-murid, ucapan kepada sesama guru, mungkin ucapan perpisahan, okey, dan juga kepada ibu bapa. Yang ketiga, apabila setiap kali cikgu membuat pengumuman di sekolah, itulah dia contoh pengucapan awam cikgu. Okey, yang keempat, apabila menjadi pengacara. Dan pengacara juga merupakan salah satu jenis pengucapan awam. Dan yang kelima, ketika cikgu mengendalikan mesyuarat, juga memerlukan kemahiran pengucapan awam. Ataupun contoh yang keenam, apabila cikgu perlu mempromosikan mata pelajaran elektif ataupun cikgu nak mempromosikan tentang satu pertandingan, ya. Jadi cara cikgu bercakap itu akan menarik minat anak murid. Cara hebatnya cikgu mempromosikan, dan itu memerlukan kemahiran pengucapan awam. Dan yang ketujuh, saya percaya di hadapan saya ini ada guru yang selalu membuat pembentangan kertas kerja di dalam negara atau di luar negara. Jadi itu semua memerlukan kemahiran pengucapan awam. Dan yang ke-8, apabila yang terakhir, contohnya bila cikgu menyertai pertandingan inovasi, pertandingan amalan terbaik, juga memerlukan pengucapan awam. Jadi ini adalah jenis-jenis pengucapan awam yang antara yang saya senaraikan ini yang memang melibatkan cikgu-cikgu. Apakah tujuan pengucapan awam di sekolah? Yang pertama adalah untuk memberitahu. Sebenarnya apabila kita melakukan pengucapan awam, tujuan yang pertama adalah untuk kita memberitahu kepada orang, memaklumkan tentang satu-satu perkara. Jadi melalui pengucapan awam ini, apabila kita berjaya melaksanakan pengucapan awam itu, apabila orang yang mendengar itu faham setelah kita memberitahu kepada mereka. Yang kedua, tujuan pengucapan awam bagi seorang guru adalah untuk mendorong. Mendorong ni maksudnya guru tu ingin memberi motivasi, ingin memberi inspirasi. Yang ini biasanya lah adalah makanan guru bimbingan dan kaunseling lah di sekolah, ya. Macam mana seseorang guru bimbingan dan kaunseling itu boleh memberi dorongan melalui pengucapan awam. Bahkan kalau bukan guru bimbingan dan kaunseling, guru biasa, pengetua, guru besar, penolong kanan atau guru mata pelajaran, melalui pengucapan awam yang berkesan memang akan boleh memotivasikan murid-murid mereka. Yang ketiga, tujuan pengucapan awam adalah untuk meyakinkan
Oleh itu, sebentar lagi saya akan kongsikan bagaimana untuk menjadi yakin atau melawan ketakutan. Ini bererti bahawa pengucapan awal yang bagus adalah apabila dapat meyakinkan orang lain. Sebagai contoh, guru meyakinkan anak muridnya untuk menyertai satu pertandingan, memberi semangat melalui pengucapan awamnya ataupun cara guru itu bercakap. Yang keempat adalah untuk bertindak. Melalui pengucapan awam, arahan yang diberikan dengan intonasi yang bersesuaian, maka tindakan itu boleh dilaksanakan. Dan yang kelima, pengucapan awam juga berfungsi sebagai menghiburkan. Kalau di sekolah, kita akan melihat ketika sambutan Hari Guru contohnya kan, cikgu-cikgu menyanyi, cikgu-cikgu mendeklamasikan sajak, bersyair. Itu adalah contoh-contoh pengucapan awam yang biasa kita lihat di sekolah. Baiklah cikgu-cikgu, apakah ciri-ciri pengucapan awam yang baik? Yang pertama, cikgu perlu berpengetahuan. Lagi bagus berpengetahuan luas. Maksudnya cikgu perlulah membuat pembacaan ataupun melayari internet untuk mendapatkan bahan, ataupun cikgu boleh mewawancara siapa-siapa. Kalau cikgu nak bercakap tentang kemerdekaan, cikgu perlu mewawancara sejarawan ataupun tokoh-tokoh sejarah tempatan. Pendek kata, sebagai pengucap awam yang baik, pengucapan awam yang baik ini, cikgu-cikgu perlulah berpengetahuan luas agar apa yang cikgu sampaikan itu meyakinkan dan berinformasi. Yang kedua cikgu, ciri-ciri yang perlu cikgu ada adalah kejujuran. Apabila kita menyampaikan sesuatu perkara, sesuatu isi, perlulah disampaikan dengan jujur. Jangan berpura-pura ya. Maksudnya dari hati cikgu sampaikan. Maka penonton akan dapat merasai kejujuran yang ingin cikgu salurkan kerana aura itu memang sampai. Dan yang ketiga adalah cikgu perlu berasa seronok dan bersemangat dengan apa yang cikgu tuturkan. Kalau cikgu rasa tak seronok, cikgu tak tahu apa yang cikgu cakap, cikgu rasa tak bersemangat atau pendek kata bukan bidang cikgu, memanglah cikgu rasa tak gembira. Maka untuk menguasai pengucapan awam, cikgu mesti seronok dan bersemangat. Cara bercakap, lengkuk badan, raut wajah, semua itu nampakkan bersemangat ya. Yang keempat, latihan. Untuk melaksanakan pengucapan awam yang baik, tiada pilihan cikgu mesti membuat latihan seperti yang saya kongsikan sebelum tadi. Yang kelima cikgu, jadilah diri sendiri, tak perlu jadi orang lain. Macam saya ada idola saya, tapi saya tak perlu menjadi seperti idola saya. Saya jadi diri saya. Itu yang penting. Kadang-kadang kita tengok orang lain, wah hebatnya dia bercakap berapi-rapi, macam berasak-rasak. Tak perlu cikgu. Kita jadi diri kita, menjadi seorang yang boleh melakukan pengucapan awam yang baik. Ini tidak bererti kita mesti terjoget-joget, tak ada. Cakap begitu petah laju, tak semestinya. Cakap satu persatu tapi teratur, jadi diri sendiri. Yang keenam cikgu, bahasa badan. Ini memang penting, berkali-kali kita sebut tadi. Yang pertama, senyuman dan gerakan. Macam kalau cikgu tengok yang sedang saya lakukan ini, di depan saya ini kita namakan inner box ya. Maksudnya pergerakan tangan saya terkawal. Tak adalah ketika saya nak berbincang ni tangan ke atas ke bawah, bersempang siu kan, tak ada. So kita kawal pergerakan badan ya, dan cara berdiri, ekspresi wajah. Kalau kita sedang mengendalikan badan perpisahan, takkanlah kita nak ketawa mengikik-ngikik penuh dengan kesedihan ya. Kena sesuai, dan juga eye contact ya. Itu semua berkaitan dengan bahasa badan, macam mana kita memandang penonton kita apabila kita berbicara, itu yang penting. Dan yang ketujuh, ciri pengucapan yang baik, cikgu perlu menjaga intonasi suara. Suara mesti jelas, lancar dan lantang. Dan yang terakhir, yang juga penting adalah perlu tahu protokol. Macam mana nak tahu? Kena belajar cikgu ya. Sangat penting ya, supaya kita tidak kelihatan cacat dari segi pengucapan awam kita. Didik TV KPM
Didik TV KPM. Penting ke bagi seseorang guru itu mempunyai kemahiran pengucapan awam? Sudah tentu, kerana seringkali kita tengok walaupun sudah bergelar guru tapi masih ada yang kurang yakin, masih ada yang macam nampak paniknya kan. Kenapa itu berlaku? Itulah sebabnya penting kerana yang pertama, bila guru-guru ada kemahiran pengucapan awam, cikgu-cikgu akan mampu membuatkan murid faham arahan ataupun faham isi kandungan dengan lebih jelas. Kadang-kadang cara kita bercakap tidak teratur menyebabkan murid keliru. Okay. Yang kedua, dapat meningkatkan kredibiliti cikgu dan wibawa. Apa tidaknya, gaya cikgu bercakap meyakinkan dengan bahasa badan, intonasi suara, lontaran suara, penegasan, maka cikgu akan kelihatan sungguh berkredibel. Okay, yang ketiga, dengan belajar pengucapan awam, cikgu akan boleh meyakinkan orang lain. Orang lain tengok, wah, meyakinkan, wow, cikgu cakap kan. Katakanlah bila ada majlis bersama ibu bapa, jadi bila bercakap tu orang dengar pun, wah, memang percayalah. Yang keempat, belajar pengucapan awam ini, cikgu akan boleh memotivasikan murid dan juga rakan sekerja. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan imej sekolah. Orang kata, wah, cikgu mana yang pandai bercakap tu? Cikgu mana yang pengucapan awamnya tu teratur, nampak menarik? Sekolah mana tu? Kan dapat meningkatkan imej sekolah cikgu. Cikgu-cikgu, apakah teknik mengurangkan ketakutan pentas? Sebenarnya, ramai yang bertanya kepada saya, bagaimana saya boleh bercakap secara spontan, tiba-tiba naik pentas secara impromptu, boleh naik dan bercakap, tapi sebagai manusia normal, berdebar tu mesti ada sikit walaupun dah biasa. Jadi pada kali ini saya ingin berkongsi bagaimanakah untuk mengurangkan ketakutan pentas. Yang pertama, gunakanlah teknik wajah kawan. Macam mana tu? Ataupun friends face, ya. So, sebagai contoh, bila saya berdiri di atas pentas, saya akan mencari wajah-wajah yang familiar. Sudah tentunya kawan saya, ataupun ahli keluarga, ataupun anak murid yang saya kenal, ya. Jadi bila kita bercakap, kita pandang wajah orang yang kita kenal tu. Itu yang dikatakan teknik wajah kawan tu, kan. Barulah kita tak rasa cemas dan gugup. Yang kedua, cikgu, saya cadangkan cikgu gunakanlah teknik berhenti pendek. Maksudnya, bila cikgu bercakap, berhenti sekejap. Bercakap, kan, berhenti sekejap. Itu sebab cikgu, apabila cikgu ingin bermula, jangan cakap laju-laju. Yang ketiga, cikgu gunakanlah teknik pegang dan lepas. Apa nak dipegang, apa nak dilepas. Contohnya, bila cikgu berdiri, cikgu pegang rostrum, cikgu pegang, lepas tu cikgu lepas. Cikgu pegang tiang mic, pegang, lepas tu lepas. Pegang pen, ya. Ataupun cara cikgu berdiri, kaki cikgu, tangan macam mana, ya. Maksudnya kepala cikgu melepaskan, tangan bergerak bebas. Tapi kalau macam saya cadangkan, cikgu bayangkan depan cikgu ni ada kotak. Jadi pergerakan tangan cikgu itu di dalam sekitar kotak. Cikgu bergerak bebas. So kata pegang dan lepas. Okay? Teknik yang keempat, cikgu gunakan teknik kitaran. Ketika cikgu bercakap, berkemungkinan cikgu terlupa. Jangan panik. Maksudnya cikgu fikir balik apakah tajuk yang cikgu cakap, ataupun cikgu recall balik yang awal-awal tadi cikgu cakap, sebab cikgu dah terlupa next isi seterusnya apa, kan. Jadi cikgu ulang balik isi-isi yang awal tadi. Okay. Yang kelima, cikgu berfikiran positif. Berfikiran positif ni untuk mengelakkan ketakutan pentas lah ni. Alah, naik atas pentas saja pun, kan. Bayangkan yang saya dah buat pun ucapan yang hebat, kan. Jadi berfikiran positif. Jangan naik atas kita fikir, aku cakap ni mesti kawan aku gelakkan aku, mesti salah, ni kawan tersadung lah apa benda. Tak payah. Cikgu berfikiran positif. Niat cikgu, aku ingin menyampaikan ucapan. Sekiranya cikgu ingin menyampaikan ucapan lah, kan. Aku ingin memberi murid aku faham.
Okey. Dan aku dah buat persediaan, aku je yang faham. Itu sebab cikgu, latihan amat penting untuk mengelakkan cikgu rasa cemas di atas pentas. Dan buatlah pernafasan dalam, ya. Tarik nafas 4 saat, tahan, tembus. Itulah pernafasan dalam, ya. Itu cara-cara cikgu untuk mengurangkan ketakutan pentas. Saya nak bagi cikgu-cikgu tips. Jika tiba-tiba cikgu diminta untuk berucap secara spontan. Kedengaran ni macam mengerikan kan? Tapi cikgu jangan bimbang, ya. Dalam slot Guruku Sifuku, saya ingin berkongsi tentang tips sekiranya cikgu diminta untuk berucap secara spontan. Ada 5 langkah. Cikgu ingat je 5 langkah ni. Yang pertama cikgu beri salam. Bagi yang Islam lah, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bagi yang bukan Islam, bila salam selamat sejahtera saya ucapkan kepada yang pertama tu beri salam. Okey. Yang kedua cikgu gunakan ayat ini. Pertama kali saya mengucapkan rasa syukur, cikgu sambunglah. Yang pertama beri salam, kemudian cikgu fikir mengucapkan syukur. Pertama kali ni saya bersyukur kehadrat Allah SWT kerana memberi ruang dan peluang kepada saya untuk bercakap sepatah dua kata dalam majlis ini. Lebih kurang macam itulah. Yang ketiga cikgu gunakan ayat ini, cikgu sambung. Seperti yang sedia maklum, okey. So cikgu buat ayat begini. Seperti yang sedia maklum, hari ini merupakan hari terakhir saya di sekolah ini. Maka saya ingin bercerita dengan anak murid semua bahawa ada cerita-cerita menarik ketika mula-mula saya datang ke sekolah ini. Begitu, ya. Maksudnya ayat ketiga yang perlu cikgu ingat adalah seperti yang sedia maklum. Contoh, peperiksaan akan tiba, seperti yang sedia maklum. Guru besar akan bersara, contoh begitu, ya. Yang keempat, ayat yang perlu cikgu sambung adalah harapan saya ... Okay. Harapan saya agar semua calon SPM akan belajar dengan lebih bersungguh-sungguh. Contohnya lah harapan cikgu. Okay, dalam ucapan tersebut. Dan yang terakhir adalah mengucapkan terima kasih. Jadi akhir kata saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah dan cikgu teruskanlah. Jadi tak perlu panjang sebab ini adalah berucap secara spontan. Jadi cikgu gunakan tips yang saya berikan iaitu 5 langkah. Selamat mencuba. Baiklah cikgu, sebagai kesimpulannya, pesan saya, jadilah diri sendiri. Cikgu-cikgu tidak perlu menjadi pemidato untuk menjadi speaker yang fasih bertutur. Cikgu tak perlu jadi pendebat untuk menjadi speaker yang hebat. Dan cikgu tak perlu menjadi selebriti untuk menjadi speaker yang disanjungi. Kerana cikgu hanya perlu menjadi diri sendiri dengan niat untuk berkongsi. Maka cikgu jadilah diri sendiri dan yakinlah bahawa pengucapan awam akan membantu cikgu dalam kerjaya kita sebagai seorang guru. Dengan itu, semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.